Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini yang merupakan malam terakhir, malam penutupan kita dalam siri tadabbur suratul Mulk, yang mana malam ini merupakan minggu yang ke-28, siri yang ke-28. Maknanya dengan rahmat Allah, dengan hidayah taufik daripada Allah, kita telah melalui 28 siri. Kalau kita kira dari sudut jam, lebih daripada 28 jam. Apa-apa pun kita tidak dapat menafikan bahawa semuanya itu adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dari Allah, kita tidak mungkin dapat meneruskan pengajian kita. Mungkin kita terhenti di pertengahan jalan ataupun sebagainya. Namun alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga kita kepada Allah, kita selesai juga membicarakan tentang keseluruhan ayat dalam suratul Al-Mulk. Malam ini kita akan menyambung, ada lagi beberapa perkara yang belum kita selesaikan pada siri yang lalu, yang mana siri yang lalu kita telah pun sampai kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kelemahan manusia dari sudut mendapatkan sumber air. Maknanya ayat 30 itu Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah itulah sebenarnya merupakan sumber kepada air yang kita perlukan dalam hidup kita. Pada minggu lepas kita telah menyebut beberapa tindakan. Yang pertama, berdasarkan ayat yang ke-30, ayat tersebut memberikan erti bahawa kita ini adalah manusia yang lemah. Lemah kita sehinggakan air pun yang merupakan sumber hidup ini kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ayat itu telah kita sebutkan, dia menunjukkan kepada kita bahawa kita ini adalah manusia yang lemah dan kita patut merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum air merupakan sumber yang utama dalam kehidupan kita. Maka bagi memastikan air itu cukup bekalannya dalam hidup kita, maka kita beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu beriman? Kenapa kita perlu ada sifat takwa kepada Allah? Kerana Allah ada menyebutkan di dalam suratul Al-A'raf
ayat nombor 96, Allah memberitahu bahawa A'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Allah memberitahukan sekira penduduk negeri-negeri itu dia beriman dan dia bertakwa, benar-benar kami akan melimpahkan kepada mereka berkat daripada langit dan bumi. Jadi salah satu maksud berkat dari langit adalah Allah menurunkan rezeki daripada air hujan. Daripada ayat yang ke-30 kita dapat simpan maklumat ni, maksudnya kita letakkan dalam dada kita, jiwa kita, sanubari kita letakkan dalam pemikiran kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kepada kehidupan manusia. Yang paling jelas kita nampak adalah pada sumber air. Dan kita telah kupas tentang kepentingan air. Jadi, apa yang kita boleh tanam dalam jiwa kita, minda kita, kita berpegang. Kalau tanpa Allah ni, kan, sedikit pun kalau tanpa Allah, kita ni tak akan dapat hidup. Jadi Allah ni adalah sumber kehidupan kita sebenarnya. Jadi kebergantungan kita sebenarnya adalah pada Allah. Nyawa kita yang boleh menghirup udara ni, kalau Allah hentikan sekejap, tercungap-cungap kita. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah nak hentikan dia selagi mana kita masih hidup, menunjukkan bahawa Allah itulah sebenarnya sumber kehidupan kita. Jadi itu adalah mutiara hikmah yang terakhir yang dapat kita bincangkan berdasarkan kepada ayat yang ke-30. Dan kita kuatkan pada setiap perkara yang kita bincangkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, seperti mana Allah sebut dalam suratul Anbiya ayat 30, Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan daripada air segala benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman setelah mereka mengetahui kami jadikan daripada air itu segala benda yang hidup. Okay. Begitu juga Allah ada menyebutkan pada surah An-Nur ayat nombor 45, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Dan Allah menjadikan setiap haiwan yang bergerak itu ia adalah daripada air. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, maka kita telah pun selesai keseluruhan ayat bagi suratul Al-Mul, yang mana kita telah melalui sepanjang kita mengikuti ayat-ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, telah didedahkan. Yang pertama adalah kita mengetahui ayat-ayat melalui tafsiran yang dibuat oleh para ulama tafsir. Setiap ayat yang kita bincangkan, kita mesti cari sekurang-kurangnya kitab tafsir yang boleh kita rujuk supaya kita mendapat tafsiran yang jelas. Yang kedua, kita juga telah didedahkan apabila kita dah faham ayat, maka kita perlu menyenaraikan, kita perlu mencari ayat tersebut apakah yang kita boleh ambil sebagai tindakan dalam hidup kita. Tuan-tuan nak namakan apa pun tak apa, nak namakan dia resolusi pun boleh, nak namakan dia tindakan pun boleh. Yang paling penting, kita dapat sesuatu petunjuk
yang boleh menambah baik hidup kita setelah kita faham ayat. Kalau kita tak ada perubahan pada hidup kita setelah kita membaca ayat, kita kena cuba baiki lagi. Supaya ayat Quran ini ia tidaklah hanya dialunkan semata-mata, tidak dibaca semata-mata, tetapi tujuan utama diturunkan adalah untuk diamalkan. Jadi bagaimana nak amal? Maka kita kena memahami ayat. Sebab itu nak faham ayat adalah melalui tafsiran ayat. Moga-moga kalau tuan-tuan sempat, tuan-tuan boleh senaraikan semula ada berapa tindakan yang perlu kita lakukan berdasarkan daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-30. Banyak sebenarnya yang kita perlu ambil tindakan. Kemudian, alhamdulillah, kita telah pelajari pada setiap ayat tersebut, kita cuba mencari apakah bentuk kata-kata hikmah, mutiara hikmah yang kita boleh jadikan sebagai pegangan kita, yang boleh kita jadikan sebagai sebagai ingatan kita apabila kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini maksudnya sepanjang saya membimbing dalam solat tadabbur Al-Mulk ini, moga-moga tuan-tuan dan puan dapat mengikutinya dengan baik. Jadi sebelum kita tangguhkan ataupun sebelum kita tamatkan pengisian kita, izinkan saya berkongsikan satu ilmu yang sangat penting untuk kita tadabbur Al-Quranul Karim, iaitu ilmu berkaitan dengan hubung kait pembuka dan penutup surah. Kita lihat dalam suratul Mulk. Apakah pembukaan suratul Mulk dan apakah penutup bagi suratul Mulk? Begitulah surah-surah di dalam Al-Quran. Dia ada pembuka dan dia ada penutup. InsyaAllah bulan Ramadan yang akan datang, tuan-tuan doakan kita akan bersama dalam slot, dalam modul kita nak melihat pembuka dan penutup 114 surah. Yang kita akan jadualkan, kita akan buat pada setiap hari di bulan Ramadan. Kita nak belajar tentang pembuka suratul Baqarah itu apa, penutupnya itu apa, kesimpulannya. Pembuka surah Al-Imran tentang apa, penutup surah Al-Imran tentang apa, kesimpulannya. InsyaAllah modul itu kita akan laksanakan pada setiap hari di bulan Ramadan. Itu perancangannya. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan keizinan, Allah Ta'ala memberikan hidayah, Allah memberikan taufiq, Allah memberikan inayah. Baik, pembuka suratul Mulk. Kita tahu pembuka suratul Mulk, Allah menyebutkan tentang kekuasaan Allah secara mutlak. Kalau kita baca pada ayat awal suratul Mulk, Allah membuka dengan Allah mengenalkan kepada kita Allah itu siapa. Maka kita tahu pada ayat pertama suratul Mulk, Allah mengenalkan kita bahawa Allah ini mempunyai kuasa yang mutlak. Macam mana kita tahu Allah mempunyai kuasa yang mutlak? Allah sebut pada penghujung ayat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerana kemutlakan kuasa Allah inilah, maka di tangan Allah itu sahajalah Allah itu satu-satunya yang layak
memegang segala al-mulku, kerajaan dan pemerintahan. Maknanya waktu kita belajar suratul Mulk, Allah kenalkan kita tentang kekuasaan Allah secara mutlak. Apabila kita sampai kepada penghujung suratul Mulk pada ayat yang ke-30 yang telah kita pelajari, Allah nak bagi tahu bahawa betapa lemahnya manusia. Nampak tak ada perbezaan antara Allah dengan antara manusia? Lemahnya manusia pada ayat nombor 30 tu kita tahu kan, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kalau Allah ini nak jadikan air tu kering di dalam tanah, kamu koreklah banyak mana sekalipun, gunalah apa alat sekalipun, kamu takkan dapat temu air itu kalau bukan dari Allah. Jadi ayat 30 ni ayat yang menunjukkan tentang kelemahan manusia. Apa perkaitan pembukaan tentang kekuasaan Allah, penutupan tentang kelemahan manusia? Dekat situ pun kita dah dapat mengenal erti diri kita namanya insan. Jadi suratul Mulk adalah surah yang membawa kita kepada mengenal Allah. Mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana dalam suratul Mulk, dan kita juga dapat mengenali tentang diri kita ini akan kelemahannya. Kalau kita tengok kepada penutupan. Tapi bukan sekadar penutupan. Pada yang dalam ayat-ayat lain pun kita nampak akan lemahnya manusia. Tetapi kita nak letak kaitkan antara pembuka dan penutup suratul Al-Mulk. Baik, kita lihat sudut lain pula. Kalau kita lihat pada sudut lain, pembukaan suratul Mulk, Allah menyebutkan bahawa kerajaan yang Allah takbir. Kita ingatkan bahawa Allah Ta'ala ini kerajaannya itu ruang lingkupnya di mana? Di dunia, di hari akhirat. Di langit dan di bumi. Jadi pembukaan suratul Mulk, Allah menyebutkan tentang Allah Ta'ala ni, dia bukan mentakbir makhluk dia dengan kekerasan. Allah Ta'ala bukan mentadbir makhluknya dengan paksaan. Tetapi pada permulaan suratul Mulk, Allah bagi tahu bahawa dia itu adalah Tabaraka. Dia itu Tuhan yang maha berkat. Dekat situ kita dah kenal lah. Allah Ta'ala ni terlalu banyak bagi kebaikan. Maknanya kita kata Allah ni baik sangat. Banyak sangat kebaikan dia bagi. Sebab tu dia mulakan dengan menyebut dia itu adalah Tabaraka, maha berkat. Maknanya selama ni Allah Ta'ala takbir alam, Allah takbir hidup kita ni sebenarnya adalah penuh dengan keberkatan. Banyak kebaikan Allah nak bagi. Begitu juga kalau nanti kita akan lihat pada sudut lain, kita jumpa banyak dalam suratul Mulk, Allah menyebutkan dia itu adalah Maha Ar-Rahman. Nanti kita, kalau kita sempat, kita akan buat pengulangan mengikut kelompok-kelompok ayat sekejap lagi. Tapi kita nak lihat dulu kepada sudut lain pembukaan, Allah menyebut tentang kerajaan yang diuruskan, yang dia takbir penuh dengan keberkahan. Kalau kita tengok dekat penutup ayat suratul Mulk, Allah menyebutkan contoh berkah dari Allah itu adalah air. Tadi kita nampak air sudut lemahnya manusia, betul tak?
Tapi kita boleh lihat sudut lain bahawa air itu menunjukkan tentang, membuktikan tentang keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak perkaitan dia? Okey. Sekarang kita pergi kepada sudut yang ketiga pula. Masih lagi pembuka dan penutup. Waktu kita baca permulaan suratul Mulk, kita ambillah ayat 2. Kita telah diberitahu oleh Allah, Allah lah yang menghidupkan manusia. Ingatkan ayat dia? Allah kata apa ayat dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menghidupkan manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut macam mana makna itu dia boleh hidup. Tetapi dekat penutup bagi suratul Al-Mulk, Allah menyebut bahawasanya air itu ialah sumber kepada kehidupan. Nampak tak perkaitannya? Maksud dia, pembukaan dia, permulaan Allah bagi tahu kepada kita bahawa Allah lah yang menghidupkan manusia. Tapi nak hidupkan manusia, manusia memerlukan air. Jadi ada perkaitan yang rapat antara pembukaan suratul Mulk dengan penutupan suratul Mulk. Okey, seronok kalau kita belajar pembuka dan penutup. Kita akan dapati bahawa walaupun dia ayat 2, walaupun dia ayat 30, ayat dah hujung, ayat 30 itu tidaklah berpisah dengan nombor dia 30. Bukanlah kita kata nombor 30 tu itu cerita lain. Tetapi itulah sebenarnya siapa yang mengkaji Al-Quran dia akan tahu perkaitan antara satu ayat dengan satu ayat. Seperti mana perkaitan penutupan suratul Mulk dengan pembukaan. Okey, kita jumpa ada berapa sisi? 3 sisi. Okey, kita tengok sudut lain pula. Okey. Kalau kita tengok sudut yang berikutnya, pembukaan suratul Mulk, Allah kan bagi tahu kepada kita bahawa kita hidup ni ada tujuan. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah untuk apa? Kita ini melalui ujian, betul? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hidupkan kita ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk kita diuji siapakah yang amalan dia paling terbaik. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan secara umum amal yang terbaik. Maka dekat penutupan suratul Mulk, kita ambil ayat 29, Allah memberikan kita jawapan. Antara tujuan besar kita hidup adalah apa? Amanna bihi. Kita kena beriman kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna. Dan kepada Allah kita bertawakal. Jadi Allah nak ni sebenarnya hidup kita, kita beriman dengan dia. Beriman. Beriman dari sudut mempercayai kewujudan Allah, beriman tentang kekuasaan Allah, beriman tentang ulu pengibadahan kepada Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Tetapi tak cukup beriman. Kena buktikan iman itu adalah dengan tawakal. Beriman dengan tawakal inilah ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang makna itu pada ayat 29 dalam suratul Mulk. Itulah tujuan manusia itu dihidupkan. Jadi kita nampak perkaitan
antara pembuka dan penutup. Baik, dah selesai. Kita tengok dari sudut hubung kait, bukan nak tengok pembuka dan penutup, kita nak tengok pertengahan dengan penutup pula. Oh, ada ya kaedah ni? Ada. Sebab tu kalau tuan-tuan berminat nak, maksudnya suratul mulk ni yang tuan belajar ni, ini sebenarnya baru fasa 1. Maksudnya 28 siri ni kita hanya tadabbur dalam bentuk fasa yang ringkas je sebenarnya. Dia baru fasa yang pertama. Kalau masuk pada fasa yang kedua, jadi lagi perincian dia. Tetapi cukuplah kita sebagai orang awam, ini pun kita dah rasa macam lama berbenar nak habisnya kan. Dah dekat. Jadi saya mohon maaf lah jika kupasan terpaksa ambil sehingga minggu yang ke-28 baru nak tamat. Okey. Kita tengok, saya tunjukkan contoh pada tuan-tuan dan puan. Hubung kait pertengahan ayat dengan penutupan ayat dalam suratul Mulk. Okey, kita tengok tengah-tengah ayat. Contoh, waktu kita baca ayat nombor 6 sampai ayat nombor 11, Allah menyebut tentang apa? Allah menyebut tentang neraka. Tapi ketika kita pergi dekat hujung suratul Mulk, contohnya kita ambil ayat 25 sampai ayat nombor 27, Allah menyebut tentang apa? Allah menyebut tentang hari yang Allah janji. Maknanya hari apa? Hari akhirat. Apa perkaitan hari akhirat dengan ayat 6 hingga 11? Maknanya azab neraka yang Allah sebut pada pertengahan suratul Mulk itu, ianya wujud. Dianya ada di mana? Ianya ada di hari akhirat. Inilah perkaitan dia. Maksudnya, walaupun kita dah sampai ayat 25 sampai 27 tempoh hari, ia sebenarnya dia nak menjelaskan yang ayat sebelum ni yang pernah kita belajar. Jadi kalau tuan perasan ni, tuan ingat tak ayat nombor 6 dengan ayat nombor 11 ni kita belajar pada siri yang keberapa? Kalau kita sempat tengok nota, kita belajar ayat 6 sampai 11 ni bermula daripada siri yang ke-10, tak salah saya. Pada siri yang ke-8. Siri ke-8, ke-9, ke-10 sampai siri yang ke-11 kita ada bincangkan. Tetapi 25 dan 26 ni dah masuk siri yang hujung-hujung. Rupa-rupanya ayat yang di hujung ni sebenarnya nak menjelaskan apa yang telah pernah kita pelajari tentang azab neraka. Ada berkaitan tak? Ya, dia ada berkaitan. Azab neraka tu bila dia akan berlaku? Dia akan berlaku di hari akhirat. Yang mereka selalu bertanya dekat Rasulullah tu kan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Okey, ini berkaitan secara ringkas. Okey. Ada lagi? Oh, dah tak ada, dah habis dah. Saya sempat buat perkaitan hanya seperti itu. Dia ada lagi sebenarnya perkaitan yang lain. Cuma saya kongsikan maklumat ni adalah untuk mengajak tuan-tuan dan puan supaya semasa kita tadabbur antara ayat nak pergi kepada ayat, cuba kita mencari perkaitan. Dan tuan-tuan pun telah didedahkan pun sebelum ni. Selalu kita sebut tentang perkaitan kan, contoh. Tengok ya, okey. Tengok ini contoh ayat dengan ayat. Kita dah jumpa dah ilmu ni sebenarnya. Ketika mana kita nak bincang ayat 30, kita bincang dulu apa perkaitan ayat 30 dengan ayat sebelum dia.
Kenapa kita kena bincang keperkaitan ni? Kerana ayat dengan ayat terlepasnya dia ada kaitan rapat dengan ayat yang sebelumnya. Kalau waktu kita belajar ayat 29, Allah hanya menyebut beriman dan bertawakal kepada Allah. Tapi Allah tak sebut contoh apa itu tawakal. Maka ayat 30 menyebutkan contoh kamu berkena bertawakal adalah dari surah ayat. Jadi kita nampak akan perkaitan antara ayat dengan ayat. Jadi tuan-tuan dah didedahkan pada setiap ayat hubungan di antara satu ayat dengan sesuatu ayat. Jadi kalau lepas ni kalau belajar tadabbur, tuan-tuan dan puan, manfaatkanlah ilmu, iaitu hubungan di antara ayat dengan ayat ataupun hubungan di antara kumpulan ayat dengan kumpulan ayat. InsyaAllah ilmu ni nanti kita akan bentangkan dalam modul-modul yang akan datang. InsyaAllah. Jadi kita pun dah selesai pada semua nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan. Kalau tengok pada nota, semua sekali ada lebih kurang dalam 709 slide PowerPoint. Jadi kalau tuan-tuan print tu nanti, jangan print satu muka, print banyak sikit. Kalau tidak tu jenuh nak print banyak. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan dapat manfaat sepanjang tuan mengikuti sesi tadabbur bagi suratul Al-Mulk. Saya nak sambung lagi pada satu siri tapi tidak dapat nak diteruskan. Kalau kita nak teruskan, kita masuk kepada fasa kita membuat ringkasan. Dia boleh buat satu ringkasan lain tau. Dia daripada belajar semua tu, dia boleh keluar pada satu ringkasan. Dia bagi kesimpulan bagi setiap kumpulan ayat tu. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan boleh dapat benda tu jika tuan-tuan mengulangi semula. Okey, contoh. Okey, kalau kita buat kesimpulan dia, yang pertama sekali, mestilah kita kena tengok kepada ayat yang pertama sebab dia pembukaan. Iaitu Allah memberitahu bahawa kuasa Allah Ta'ala ini adalah mutlak. Lepas tu, kalau kita belajar pergi pula kepada ayat yang berikutnya, kita akan jumpa bahawa kita diciptakan oleh Tuhan ini ada tujuannya. Iaitu apa? Untuk melakukan sebaik-baik amal. Tiba-tiba kan, waktu kita baca ayat tu, Allah sebut tentang syaitan. Kenapa? Kenapa Allah wujudkan watak syaitan pada tajuk sebaik-baik amal tu? Sebab syaitan yang akan merosakkan amalan tu. Ya. Antara yang pertama, Allah menyebut tentang syaitan itulah yang akan memalingkan kita daripada tujuan utama Allah hidupkan kita. Yang kedua, pasal syaitan tu sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan Allah ni hebat dari sudut apa? Dari sudut ilmu Allah yang Allah tahu perkara yang ghaib. Siapa yang bagi tahu bahawa siapa yang jadikan bahawa bintang ni sebagai lontaran kepada syaitan yang nak mencuri berita langit? Jawapannya Allah kan. Macam mana Allah Ta'ala bagi tahu Allah boleh bagi tahu ada syaitan yang akan dilontar dengan bintang tu? Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu. Dia tahu benda-benda sembunyi-sembunyi ni, benda-benda gaib. Seperti mana? Syaitan. Itu kalau kita buat kesimpulan, kalau kita ulang balik, kita buat sedikit kesimpulan dia. Begitu juga kalau sebut pasal neraka tu, kan kita jumpa banyak ayat kan, daripada ayat 6 sampai ayat nombor 11 tu, sebenarnya Allah Ta'ala nak
memberitahu kepada kita tentang kekuasaan Allah ini bukan hanya setakat di dunia, tetapi juga di hari akhirat. Sampailah kepada hujungnya. Itu saja ringkasan pendek, ulasan yang ringkas yang dapat saya kongsikan pada malam ni bagi siri yang terakhir Suratul Al-Mulk. Jadi ada sesiapa ingin berkongsikan maklumat pada malam ni dipersilakan. Kalau ada mana-mana pertanyaan pun dipersilakan sebelum kita menutup pengisian kita pada malam ini. Tuan-tuan boleh ikuti atau tidak kaedah yang selama ini tuan-tuan bersama dengan saya mungkin berbeza banyak dengan penyampai-penyampai yang lain. Kalau ada kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Tetapi yang utama, tuan-tuan dah dapat ikuti bahawa setiap ayat kita cuba mencari petunjuk dia. Kita cuba mencari pengajaran dia. Sebab itulah tujuan besar kita buat kepada sesi tadabbur. So, moga-moga tuan-tuan dapat menambah pengetahuan walaupun tak banyak, dapat sikit pun sebenarnya sudah memadai. Baik, silakan kalau ada apa-apa tuan nak kongsi sepanjang kita bersama selama 28 siri ini. Jika ada apa-apa yang ingin ditambah baik pun boleh. Kalau tuan-tuan nak edarkan nota ni pun saya galakkan. Nanti saya bagi keseluruhan daripada slide yang pertama kepada slide ke-709 insya-Allah. Ilmu Allah kita sebarkan. Baik, ada apa-apa tuan-tuan nak perkatakan untuk sesi terakhir pada malam ni? Silakan tuan-tuan perempuan. Kalau tak ada apa-apa yang perlu saya jelaskan dalam mana-mana ayat sepanjang tuan-tuan ikuti? Kalau tidak ada, kita berhenti di sini. Tapi sebelum tu, saya nak ulang sekali lagi bahawasanya kita kena berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada penganjur kita, iaitu Persatuan Semarak Cinta Kasih, atas penganjuran Majlis Ilmu pada setiap Rabu selama 28 minggu. Kita ucapkan jazakumullahu khaira. Kita doakan semoga Persatuan Semarak Cinta Kasih ini diberkati oleh Allah. Semoga Allah sentiasa mempermudahkan segala urusan mereka. Semoga Allah sentiasa melapangkan dada-dada mereka. Apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka rancangkan, semoga Allah memberikan keberkatan pada setiap aktiviti, apa sahaja yang mereka ahli persatuan ini lakukan. Dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan, saya ucapkan jazakumullahu khairah. Barakallahu fikum. Jadi saya selaku pembimbing dan slot tadabbur ni, saya mohon maaf banyak-banyak dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Saya menyusun 10 jari. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan sepanjang kita bersama dalam sesi tadabbur. Kalau saya ada tersalah fakta, tersalah sebut nombor ayat ke, tersalah baca ayat, tersalah baca hadis, tolong beri teguran kepada saya amat alu-alukan sebarang pandangan, sebarang nasihat dan teguran. Kita bertemu lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan pada modul yang berikutnya, pada tajuk yang berikutnya. Semoga kita semua dapat lalui bulan Sya'ban ini
dengan penuh kebaikan. Semoga Allah sampaikan kita wa ballighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dan kita dapat menikmati melalui malam Al-Qadar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ganjur. Jazakallah khair. Terima kasih.